Media sosial sedia ada, kenapa tidak diperkasa? Menurut laporan Suara Keadilan, kemenangan Perikatan Nasional di 22 kerusi Dewan Undangan Negeri Selangor dalam pilihan raya negeri pada 12 Ogos lalu berpunca daripada kekuatan naratif media sosial pembangkang. Portal tersebut mengambil contoh mengenai tomahan kononnya dana kumpulan wang simpanan pekerja K daripada SP telah lesap dan kejatuhan Selangor akan mengubah kerajaan persekutuan yang tidak masuk akal. Disebut berulang kali oleh pempengaruh di TikTok, akhirnya mempengaruhi pengundi Selangor walaupun yang pandai menilai. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Anggerik Najwan Halimi berkata keadaan tersebut memerlukan kerajaan negeri dan persekutuan melihat keperluan menjadikan pasukan media sosial yang lebih teratur. Bagi saya, kita kena adapt dengan perkembangan zaman. Kalau dulu zaman surat khabar, waktu itu kita pembangkang kerajaan, kawal total media, kita berakhir ke media sosial. Kita berjaya menguasai naratif media sosial sehingga kita menang besar dalam beberapa pilihan raya, katanya seperti dipetik Suara Keadilan. Dan berkata evolusi media sosial telah berlaku. Ada zaman YouTube, Facebook, Twitter dan kini anak muda lebih tertumpu kepada TikTok sebagai alternatif mereka dalam mendapat maklumat. Suka tak suka, kita kena menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut, ujarnya. Anak muda tak baca surat khabar. Bagi mereka, benda yang panjang ini dia tak nak baca. Dia buat video dan cakap pasal benda itu. Ini lebih mudah mereka terima dan faham. Saya sokong jika kerajaan negeri dan persekutuan, kalau ada satu unit yang menggerakkan informasi melalui kandungan TikTok, ini kena pada masa untuk kita dekati dan juga memperbetulkan kembali penerimaan informasi pengundi muda dan juga pengundi berusia pun guna TikTok, tegasnya. Kenyataan Najwan bahawa kerajaan memerlukan pasukan media sosial yang lebih teratur itu betul, tetapi bukankah kerajaan sudah ada apa yang dinamakan sebagai Jabatan Komunikasi Komuniti atau JKOM? Apa gunanya JKOM ini jika kerajaan mewujudkan satu lagi pasukan media sosial yang mungkin peranannya bertindih dengan jabatan yang sedia ada? Ia seumpama simpulan bahasa reinventing the wheels atau mencipta semula roda, sedangkan kewujudannya sudah berkurun lama. Di sebalik itu, Najwan dilihat sebagai tersirat menyindir JKOM sebagai jabatan yang tidak menjalankan peranannya dengan berkesan sehingga membiarkan tomahan berulang-ulang tanpa bidasan yang ampuh untuk mematikan hujah musuh. Justru perlukah sebuah pasukan media sosial yang teratur? Jawapannya ya, tetapi tidak semestinya yang baru kerana sudah terdapat banyak pasukan media sosial pro Pakatan Harapan wujud di dunia cyber yang beroperasi dengan pembiayaan mereka sendiri atau lebih mudah disebut sebagai pro bono. Mereka inilah agaknya yang dimaksudkan oleh Ketua Pemuda Amanah Nasional Muhammad Asbi Muda. Pertama sekali kena perkasa ahli parti di peringkat akar umbi. Beri peranan dan kemudahan. Politik bukan macam cerita Hindustan. Hero turun selesai semua masalah. Orang Melayu dengan cakap ketua atau individu berpengaruh dalam kalangan mereka, tegasnya dalam satu hantaran di Facebook. Dan berkata perkara tersebut pernah diutarakannya dipercayai kepada pucuk pimpinan. Poin ini saya dah sebut dalam mesyuarat pertama dulu. Selepas bentuk kerajaan, akan sebut lagi insya-Allah, ujarnya. Dalam bahasa mudah, walaupun pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Siu Fok turun dalam ceramah mega dengan syarahan berapi-api, ia tidak akan mengubah apa-apa kerana ini bukan cerita Hindustan yang kita sudah jangka penamatnya. Mereka bukan pemimpin cap ayam tetapi personaliti yang sudah dikenali di peringkat antarabangsa, amanah, berintegriti dan gigih dalam menyempurnakan tanggungjawab sebagai ketua. Malang sekali pengundi lebih percaya kepada pempengaruh di TikTok yang melakukan indoktrinasi secara perang saraf berulang-ulang dan berterusan. Mengambil kira keputusan PRN15 yang baru berlalu secebis peringatan bagi pimpinan Pakatan Harapan. Jika akar umbi yang rapat dengan masyarakat tidak diperkasa dengan peranan dan kemudahan, maka apa yang berlaku hanyalah walhasil balik asal. Itu pasal tak hasil. Juga jangan biarkan pasukan media sosial sedia ada bergerak lebih teruk daripada kumpulan B40 kerana tidak mendapat apa-apa insentif daripada pihak yang mereka bela. Jom cari percaya pasukan media sosial sedia ada bukan mengharap projek ratusan juta ringgit. Mereka hanya mendambakan ransangan untuk terus berjuang menentang kebatilan. Tunggu apa lagi? Perkasakanlah kami.